Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selesai bersolat dan maghrib. Sebelum tu berbuka puasa hari ke-10 ataupun disebut dengan Ashura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Kita terima kasih kepada semua pihak masjid, kepada orang yang memberi kita makan. Saya terima kasih juga kepada Datuk Seri Syahidan Qasim. Saya puji dia ni sebab dia tak ada dalam majlis, pasal dia bagi makan, dan setiap kuliah kita dia bagi. Puji depan-depan tak belok lah, tapi dia tak ada ni. At'amallahu man at'amana wa saqallahu man saqana. Semudah-mudahan Allah bagi makan kepada orang yang bagi kita makan, dan bagi minum kepada orang yang bagi kita minum. Kita doa kepada orang yang bagi, dan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Kita pergi rumah orang, ataupun kadang-kadang kawan-kawan belanja kita makan, kita pun kata terima kasih, boleh lah juga, terima kasih pun termasuk lah juga kan. Jadi kerana Nabi SAW menyebut, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Sesiapa yang tak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terima kasih kepada Allah. So kita terima kasih lah, tapi lebih daripada tu lagi kita doa, kerana Nabi SAW ajar kita, siapa yang buat baik kepada kita, kita tak ada apa yang nak fakafi'u, kita kena balas budi dia. Fa in la tajidu ma tukafi'una, jika kamu tak ada apa yang kamu nak balas jasa mereka, fad'u lahu bil khair, kita minta doa kepada dia dengan kebaikan. Jadi orang bagi kita makan, kita sebut at'amallahu man at'amana wa saqallahu man saqana. Allah Ta'ala bagi makan kepada orang yang bagi kita makan, dan bagi minum kepada orang yang bagi kita minum. Sama ada Allah bagi makan di dunia ataupun Allah bagi makan di akhirat. Pada hari yang lebih lagi kita perlukan makan dan minum. Jadi kita doa. Kawan kita belanja kita, kita pun doa, semoga Allah bagi makan dia dan bagi minum dia. Orang ajak kita pergi rumah, main rumah sikit, kita buat kenduri sikit, dia bagi kita makan, kita pun doa supaya Allah bagi dia makan dan Allah juga bagi dia minum. Itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW, cara kita berterima kasih kepada orang yang bagi kita makan dan minum. Saya nak sebut sikit sebelum masuk tajuk kita ni. Hari ni kita disunnahkan berpuasa. Bulan Muharram ni Nabi sebut yang paling afdal. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata afdalus qiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdal selepas daripada Ramadan, bulan Allah Muharram. Jadi kita puasa pada bulan Muharram. Hari ini nama dia hari yang ke-10. Arab sebut Ashura, hari yang ke-10. Ya, Ashura ni bukan nama bubuk. Jadi kita dah ingat bubuk Ashura. Maksud bubuk Ashura, maksud bubuk 10 lah kan. Ashura daripada ashir, ashar kan, kita kira wahid, isnin, salata, ashara, tis'a, ashara kan.
Arab kata Ashar, Ashura, hari yang ke-10. Yang ke-9 kemarin dia panggil Tasu'a, hari yang ke-9, yang 9. Maka kita puasa pada hari ini. Nabi SAW bila ditanya kepada baginda tentang puasa hari yang ke-10 ni, Nabi kata yukaffiru as-sanatal madiyah, dia ampun dosa tahun hak lepas. Jadi kita puasa tahun ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun nabilah dosa kita. Kita harapkan, walaupun sebahagian para ulama ataupun kebanyakan para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebut yang dimaksudkan dosa ni dosa-dosa yang kecil lah yang kita buat. Kita ni kalau kira hak dosa kecil dia pun tak terkira kita ni. Ampun dosa adalah satu benda yang besar. Kerana macam yang saya peringat diri saya dan tuan-tuan juga, hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita buat apa? Dia suruh kita buat pahala dan mengelakkan dosa. Bagaimana seseorang itu nak dapat pahala? Allah jadikan ibadah kepadanya dapat pahala, tauhid dapat pahala. Kita Islam tu sendiri dapat pahala, pahala besar. Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pahala besar. Ibadah dapat pahala. Ni semua ibadah utama ni pahala besar. Kita disuruh memburu pahala. Pahala ni bukan saja buat, tinggal pun dapat pahala. Kita tak minum arak dapat pahala, kita tak perasan. Tapi kalau orang tak minum arak kerana arak tak ada, tak dapat lah. Kita tak minum arak kerana arak haram, dapat pahala. Kita tak berzina kerana zina haram, dapat pahala. Walaupun kita sebut kita tinggal yang dosa, tapi tinggal yang dosa itu mendapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Apa lagi hak kita tinggalkan, semuanya mendapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala apabila kita meninggalkannya kerana Allah Jalla wa'ala. Allah angkat darjat, mai ke masjid, langkah kaki ke masjid, semua dapat pahala belaka. Puasa dapat pahala, puasa wajib dapat, puasa sunat dapat pahala. Macam mana cara dapat pahala? Kadang-kadang orang buat zalim kat kita, kita tak tahu, kita duduk di sini, orang duduk pergi maki kita tempat lain. Lah nak maki senang lah, dia maki dengan kawan-kawan dia maki dalam WhatsApp pun boleh, maki dalam apa-apa grup pun boleh, maki live internet pun boleh. Kita pun tak baca, tapi Allah jadikan pahala. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis muflis itu, Nabi cerita orang yang buat, orang yang datang pada hari akhirat bisaumin wa bisalatin wa saumin, datang dengan semayang, dengan puasa, tapi dia wasyatama hadha wa safaka dama hadha wa akhadha mala hadha, dia maki orang tu, dia ambil harta orang ni, dia tumpah darah orang ni. Allah Ta'ala ambil dosa orang tu, Allah Ta'ala ambil pahala dia bagi ke orang tu, Allah Ta'ala ambil pahala dia bagi ke orang tu. Kalau dah pahala dah tak ada, Allah Ta'ala ambil dosa orang tu, buah atas pahala dia, kan, buah atas dia, faturiha finnar, kemudian Allah Ta'ala ambil dia, bubuh dalam neraka. Jadi banyak cara manusia dapat pahala. Oleh kerana manusia ni hidup atas muka bumi, kok mana pun dia kena, dia akan buat dosa. Nama kata selain daripada Rasul ni pakat buat salah dan berdosa belaka. Allah Azza wa Jal jadikan macam mana cara manusia nak keluar daripada dosa ni. Allah jadikan cara manusia keluar daripada dosa ialah dengan cara dia istighfar, astagfirullah, dia taubat kepada Allah Ta'ala. Tapi juga dia keluar daripada dosa dengan sebahagian amalan, langkah kaki ke masjid, padam dosa, angkat darjat. Puasa seperti mana kita puasa hari ini, yukaffirus sanatal madiyah, dia padamkan dosa yang lepas. Apa lagi? Demam, batuk, sakit, padam dosa.
Allah Ta'ala uji orang ambil duit kita tak bayar, susah kita, kita tanam pokok elok-elok, mari ribut dia habis pokok kita, rumah kita kena angin habis, derita kita. Semua dia kira padam dosa. Kerana Allah Jalla wa'ala dia buat program ni, program satunya tambah pahala, satu padam dosa. Pasal hamba buat dosa, supaya mudah-mudahan hamba ni balik pergi pada dia tak ada dah dosa. Jadi padam dosa ni bukan istighfar saja, Jumaat ke Jumaat, wudu, puasa seperti kita puasa ni, dan kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala memadamkan dosa kita, maka kita pun puasa pada hari ini. Pasal ada tawaran daripada Nabi SAW. Kalau setakat orang abang kita, jomlah kita puasa Asyura, boleh makan bubuk sora sedap sikit, bila lama tahan diri tak makan, kita pun tak puasa. Sekali orang tanya pula, boleh ke buat bubuk sora? Buat bubuk Asyura lah, bubuk sora kita panggil. Kalau dia buat tu macam mana dia buat orang Melayu buat ketupat raya, bukan kerana intikad apa-apa saja, syok raya-raya makan ketupat, tak ada masalah apalah, dia panggil cultural lah, macam budaya je lah. Tapi kalau dia kata memang ni bulan Muharram ni sunat buat bubuk surah, yang tu tak boleh. Yang ni dia jadi agama, bila agama dia salah, dia buat dakwaan yang salah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bila dia sampai, dalam berbagai riwayat sebahagian menyebut Nabi puasa semasa jahiliyah, tetapi dalam riwayat dan sebahagian riwayat juga yang sahih dalam Bukhari, Nabi SAW datang ke Madinah. Di Madinah ada orang Yahudi. Nabi tengok orang Yahudi mereka puasa. Nabi tanya, puasa apa? Dia kata, hadza yaumun salih, ini satu hari yang baik. Pasal apa hari yang baik? Kerana najjallahu bani Israel min aduihim, Allah Ta'ala telah selamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Kata Nabi SAW, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak daripada Musa dibandingkan kamu. Kerana antara aku dan kamu, aku yang lebih patut lagi untuk buat ataupun untuk mendekati cara Nabi Musa alaihi salam. Kerana Bani Israel banyak mendakwa, tapi Nabi ialah Nabi dan Nabi Musa adalah Nabi, Rasul dan Rasul. Maka Nabi SAW berpuasa. Hadis ni ada banyak perbincangan di kalangan para ulama. Antaranya terbukti juga Nabi meniru ataupun Nabi ikut benda yang baik, sekalipun daripada Bani Israel. Kalau benda tu baik dan dibuktikan dan Nabi benarkan, kalau mereka dakwah hari ni Nabi Musa berjaya bebas, tapi sebenarnya tak ada bukti, bohong sahaja, Nabi akan tahu, Allah Ta'ala akan beritahu. Tapi bila Nabi akui, dia panggil takrir, Nabi akur lah tu betul hak dia kata tu. Kalau tidak Nabi nak puasa apa-apa, kalau tidak Nabi nak kata hamba bohong, mana Musa hari lain. Nabi SAW berpuasa. Bila datang bulan keparduan Ramadan, riwayat-riwayat hadis macam menunjukkan Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang mungkin tak puasa Asyura. Tapi Nabi bagi tahu orang yang puasa dapat fadilat, kerana mungkin Nabi tidak mau supaya orang anggap wajib puasa ni. Pada tahun yang terakhir sebelum Nabi SAW wafat, orang bagi tahu kat Nabi 10 ni puasa ni dia macam nampak macam sama dengan orang Yahudi lah. Nabi ni bukan masalah, Nabi ni dia ada satu sikap ni dibahaskan berbagai sudut oleh ahli sarjana. Nabi macam tak berapa mau sangat ataupun tak suka identiti Islam tu macam tak nampak.
Jadi nampak macam orang lain. Terutama dia, sebab tu Nabi tak suka apabila peringkat awal menghadap ke Baitul Maqdis, dia nak menghadap ke Kaabah. Tapi masa Nabi Yahudi puasa, dah benar, yang benar Nabi kata benar, tapi dalam mengikuti yang benar, Nabi mau orang Islam ada identiti. Dia tak boleh jadi pak turut orang, sebab dia umat yang memimpin, bukan umat yang dipimpin. So you have to have your own identity. Kamu kena ada kamu punya identiti yang tersendiri. So Nabi sentiasa menyebut benda-benda supaya kita berbeza dengan Yahudi. Maka Nabi kata, kalau Nabi hidup sehingga tahun depan, la asummanna tasi', law ishtu ila qabilin la asummanna tasi'. Jika aku hidup sampai tahun depan, dalam riwayat Muslim, aku akan puasa hari yang ke-9. Tapi Nabi SAW tak sempat sehingga tahun depan untuk puasa hari 9. Nabi tak pernah puasa hari 9, tapi Nabi berhasrat nak puasa hari 9. Nabi pun macam tahu dah, Nabi kata kalau dia hidup sampai tahun depan lah. Jadi puasa 9 itu juga termasuk di dalam sunnah, tapi sunnah tu kerana nak gabungkan dengan 10. Nak gabungkan 10. Tapi kalau ada orang puasa 9 saja, tak puasa 10, dia sebenarnya tak apa kena. Pasal dia bukan Nabi puasa 9 saja. Nabi respon kepada puasa 10 tu nampak macam takut. Nabi tak mau identiti tu, walaupun tak salah puasa 10 tu, Nabi dah puasa pun sebelum tu. Tapi orang Islam ni dia ada identiti dah. Jadi Nabi mau supaya ada identiti ni. Puasa Islam dia combine, dia tak sama. Yang nu satu, dia dua ataupun dia 3. So Nabi kata, kalau aku hidup sehingga tahun yang hadapan, maka aku akan puasa 9. Artinya bersama dengan 10 tu dia akan puasa 9. Maka sunnahlah kita puasa kemarin ni sebagai iringan kepada puasa hari ni. Tapi kalau ada pengiring ya kemarin, tuan tak ada, tak edih lah. Tapi kalau yang terlepas puasa kemarin, dia boleh puasa besok. Al-Imam Ibn Qayyim dan seumpamanya dan para fuqaha membahaskan, sebab mereka menyebut yang paling afdal hari ni, kemarin, hari ni dan besok lah. Pasal ada riwayat Imam Ahmad tentang puasa besok, dan kemudian ataupun kemarin dengan hari ni, ataupun dah tak dan pun hari ni sajalah, tak payahlah besok saja ataupun kemarin saja. Wallahu ta'ala a'lam. Al-hadithu rabi' wa thalathun. Izalatul munkar faridatun islamiyah. Menghilangkan yang mungkar itu adalah merupakan kefarduan, tanggungjawab Islam. Imam Nawawi ni dia sebut hadis dia himpun ni, dia letak yang ni hadis yang ke-34. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Yang ni hadis ni ramai dah, kebanyakan orang hafal. Kalau tak hafal matan pun dia hafal makna dia. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dan kita dah syarah dah Abi Sa'id al-Khudri ni radhiyallahu an banyak kali dah. Kata dia, sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah kata, hadis yang seperti ini
saya dah sebut dulu, menunjukkan rawi sahabat ni dengar sendiri. Kan saya dah sebut ada kala dia tak dengar sendiri, dia dengar sahabat lain. Yang ni dia kata sami'tu, aku dengar. Nabi kata, man, sesiapa ra'a, melihat, minkum, di kalangan kamu, mungkaran, kemungkaran. Mungkar, perkataan mungkar adalah maksud benda ni asalnya, asal mungkar ni benda kita tak dikenali, benda yang asing. Sebab tu orang mengaji bahasa Arab dia ada ma'rifah dan nakirah, kan? Alif lam ma'rifah, alif lam, al tu dia nak kenal de. Ada benda yang dia ada tak apa sama, dia faham. The book dengan a book dia beza. The tu macam ada alif lam lah, benda tu ditentukan, that particular book, benda tu. Kalau a book, any book, buku mana-mana saja. Jadi Arab panggil hatab tunkiruna, yakni kamu tak tahu, atau tankirunahu, kamu tak tahu dia, kamu tak kenali dia. Mungkar maksud asalnya benda yang tak termasuk dalam benda yang dikenali, bukan benda kebaikan. Kadang-kadang cuma kita fahami mungkar ni benda yang salah lah, lama-lama dipahami benda yang menyanggahi syarak. Kadang-kadang orang tak faham dalam ilmu hadis, dia tengok ulama hadis kata hadzal hadis munkar, hadis ni munkar. Hadis munkar bukan maksud hadis tu maksiat. Hadis tu munkar maksud hadis tu telah menyanggahi golongan yang dhaif, telah menyanggahi perawi yang dhaif, telah menyanggahi perawi yang siqah, perawi yang dipercayai. Yakni perawi yang dhaif, dia bawa satu riwayat dia tu telah menyanggahi perawi yang dipercayai. Misalnya dalam riwayat orang kata 3, dia pergi kata 4 umpamanya, dia tu tak apa kuat ingatan dia dhaif, dia bukan tak apa, dia lemah ingatan dia, ada masalah yang lain, kemudian dia menyanggahi orang-orang yang kukuh di segi periwayatan. Dia ada masalah mungkar, dia ada masalah syadz. Kadang-kadang para ulama samakan mungkar dan syadz, tapi yang pentingnya mungkar dalam hadis tu maksud dia lain, dalam ilmu disiplin hadis tu lain. Mungkar yang kita cakap ini ialah mungkar benda yang menyanggahi syarak, benda yang berdosa di sisi Allah Ta'ala. Nabi kata man ra'a minkum mungkaran, siapa yang lihat mungkar, siapa di kalangan kamu yang melihat mungkar, falyughayyirhu, hendaklah dia ubahnya dengan tangan, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tak mampu. Hadis ni kata siapa tengok. Jadi kalau siapa tak tengok, wajib ubah. Kita tak tengok, bila kita tak tengok, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak wajib. Sekali kita akan bahaskan. Siapa yang tak mampu dengan lidahnya, siapa yang tak mampu maka dengan qalb, dengan jantung hatinya. Wadzalika at'aful iman, yang demikian itu selemah-lemah iman. Maka hadis ni Nabi SAW sebut siapa yang tengok mungkar. Balik pada kataan mungkar tadi, iaitu mungkar maksud tarkul wajib, meninggalkan benda yang wajib. Mungkar bukan mesti buat. Kawan kita duduk serumah dengan kita tak semayang, dia tak minum arak, dia tak berzina, dia tak semayang. Mungkar kata mungkar. Jangan ingat mungkar dia kena pi. Kadang-kadang kita pun salah juga ibu bapa kan. Anak dah besar duduk di rumah, umur 20 lebih, balik tak semayang. Dia kata hang ni bila lah nak semayang. Dia rasa kecil. Lepas tu dia dengar jiran sebelah, anak orang sebelah mana duk bawa anak dara orang naik motor sekali, duk buat maksiat apa ni. Tak apalah, betul lah, tapi hak tu dibandingkan dengan hak tak semayang ni, hak tak semayang ni besar ni.
Pasal hak ni meninggalkan solat dia punya kesalahan dia senarai yang besar. Sehingga ada mazhab, walaupun tidaklah rajih, tidak kuat, dalam mazhab Imam Ahmad umpamanya, ia mengkafirkan orang yang meninggalkan solat. Tapi tak ada orang yang mengkafirkan orang yang berkhalwat umpamanya, walaupun salah. Kerana tak puasa Ramadan, duduk serumah dengan kita tanpa ada sebab, mungkar. Au fi'lul haram, ataupun dia buat benda yang haram, mungkar di depan kita, kita kena tegur, kita kena ubah. Benda yang haram ni apa benda yang kita nampak, mungkin kita fikir benda maksiat ni orang Melayu 2-3 benda lah dia nampak kan, tapi benda haram ni banyak. Kadang-kadang dah menyelinap masuk dalam masyarakat kita, kita rasa biasa, tapi di sisi Allah azim, besar. Riba umpamanya, riba haram. Berurusan bank, riba dan seumpamanya haram. Kadang-kadang ada orang, imam, ustaz dan seumpamanya terlibat dengan riba dan kita tak rasa salah apa. Sebabkan Allah isytiharkan perang orang yang mengambil riba. Pinjam bank sedangkan kita tak perlu, dan pinjam dengan sistem riba, bayar melalui riba, beli kereta dengan cara yang riba umpamanya. Dan itu dilarang oleh syarak. Dan kita tak rasa benda tu salah. Sedangkan riba dosa besar. Kadang-kadang dosa juga ialah termasuk dalam perkara yang mana kita buat perkara agama tapi berdosa. Boleh jadi wanita haid dia pergi solat, dosa ke pahala? Dosa. Walaupun niat dia mungkin baik, tapi dia haid, dia tak ada solat. Allah menyuruh dia meninggalkan solat. Allah suruh dia tinggalkan solat. Dia kata tak apalah, hak dia tinggal lah, tapi aku rasa boring pula tak semayang Kata dia buat dengan yang tu. Salah. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang akan kita sebutkan berkaitan dengan hadis ini. Daripada hadis ni ada beberapa perkara. Dalam riwayat Imam Muslim disebut bahawasanya orang yang pertama memulakan khutbah pada hari raya ialah Marwan. Marwan bin Hakam daripada Bani Umayyah. Marwan ni satu peribadi yang kontroversi. Macam-macam lah. Ada kata Marwan begini, ada orang yang pro Marwan dan seumpamanya. Syiah marah betul lah kat Marwan ni. Tapi Marwan ni pun riwayat sejarah ni kadang-kadang berbagai-bagai. Cuma kita ada muqtatafat, petikan-petikan daripada riwayat sejarah yang kadang-kadang kita sukar nak menghukum satu-satu peribadi secara putus. Apapun mungkin Marwan buat kerana tersilap ke, kerana salah ke, Marwan bin Hakam dia ni telah hari raya, bila hari raya kita khutbah dulu ke kita solat dulu? Kita khutbah dulu ke solat dulu? Kita solat dulu kemudian kita khutbah. Bila kita solat dulu kemudian khutbah, masa khutbah tu kalau ada orang tak dengar khutbah, dia pergi balik dah. Habis semayang tu khatib tengah khutbah, dia teringat kata hari ni kun betul-betul kun nak makan ketupat hari ni, tak boleh duduk tunggu dah, kata tok khatib ni khutbah panjang, dia balik. Sah tak semayang dah? Sah. Wajib ke dia dengar khutbah? Tak wajib. Sunat tak dia dengar khutbah? Sunnah dia dengar khutbah. Sebahagian di kalangan ahli politik barangkali zaman tu, mereka fikir bahawasanya bila mereka cakap orang tak ada lah, pakai balik. Sebab semayang hari raya apa? Solat dulu, khutbah kemudian.
Sedangkan semayang Jumaat apa dulu? Khutbah dulu, tak boleh pergi mana lah, kena dengar khutbah, lepas pada tu barulah semayang. Jadi Marwan dia dah ubah, dia buat khutbah dulu, semayang kemudian. Dia macam orang buat lawak kan, dia mungkin tak, dia tengok-tengok mayang, dia semayang jarang-jarang, tak belajar. Mayang kaya, tak mayang ni bodoh khutbah. Kan? Tengok habis khutbah orang salam balik. Masa bila dia buat semayang? Dia duk teringat semayang Jumaat. Semayang gaya khutbah selepas daripada salat. Marwan buat yang ni. Kalau logik kita fikir, apa salahnya ada? Kok mana pun bagus juga bagi orang dengar khutbah. Tambah kalau lah zaman lah, bukan zaman Marwan lah, ada orang jenis Jumaat semua tak mai, tang raya dia mai semayang. Pasal dia beli baju Melayu baru, pakai sampin apa kemas mai masjid. Tiba-tiba tok khatib tu, imam fikir, depa ni kalau kita khutbah lepas mayang ni pakai balik buat ni, hari ni kita bubuh khutbah dulu. Logik tu macam okey. Lepas tu dia pula kata orang tak sah tu imam. Apa salahnya Jumaat khutbah dulu boleh? Jumaat lagi besar nak kata, mayang wajib tu. Contohnya fuqaha khilaf, semayang raya ni wajib ke tak? Khilaf. Tapi katalah Jumaat tu, benda ni salah ke tak? Kok mana pun dia kata semayang juga, beza dulu dengan kemudian dia khutbah tu lah juga. Okay, kita tengok dalam riwayat. Dia kata Marwan adalah orang yang mula buat khutbah dulu, semayang kemudian. Dalam riwayat Imam Muslim, dia kata kemudian satu orang bangun bangkang dia. Marwan ni gubernur. As-salatu qabla al-khutbah, semayang sebelum khutbah. Faqad turika ma hunalik, kamu telah tinggalkan yang merupakan amalan yang telah dibuat sebelum ini. yakni sebelum ni, iaitu didahulukan solat, bukan didahulukan khutbah. Abu Sa'id Al-Khudri tengok lelaki ni, hak bangkang pemimpin ni, pasal berubah mayang. Kata Abu Sa'id, amma hadha faqad qada ma alaih, ay adal wajib alaihi min inkari mukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala sami'tu al-hadis. Kata Abu Sa'id, adapun lelaki ni, dia pun telah menunaikan tanggungjawab dia telah dalam agama, iaitu dia menunaikan tanggungjawab yang wajib, menyanggahi, membantah orang-orang yang menyanggahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu dia baca hadis ni. Maksudnya bila kita tengok, dia bantah. Kata Abu Sa'id, aku dengar Nabi kata yang ni, tengok salah, jangan duduk diam, kena bantah. Kena bantah. Dalam riwayat yang lain dan Bukhari, dikatakan Abu Sa'id sendiri yang pegang tarik baju Marwan, kemudian baca hadis ni, dan lelaki ni bangun untuk membantah juga. Barangkali maksudnya mereka bantah. Mungkin orang lain kan kata, kalau kita Allah biar pilah kecil ya, dulu kemudian ya, yang penting dia buat. Tak boleh, pasal setting itu telah ditentukan oleh
Nabi SAW. Semayang ni bukan kita punya, bukan mak ayah kita punya, bukan bukan tok nenek kita punya. Semayang ni cara dia, ibadat dia, Nabi SAW ambil daripada titah Allah Azza wa Jal. Solat azan. Allah. Hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah, hadis ni bagi banyak makna kepada kita. Salah satu daripada maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ni ada ahli hak, ada ahli munkar, ada penyokong kebenaran, ada pembuat kemungkaran. Walaupun macam mana kita buat pun akan ada. Hatta di kalangan pengikut para nabi, ada yang melihat para nabi, menyanggahi para nabi, apatah lagi umat selepas ketiadaan para nabi. Dan itu menjadikan kehidupan ini supaya Allah kita dapat membuktikan kita ini setia dengan kebenaran ataupun kita memilih kemungkaran. Kerana ramai orang nak buat mungkar.
Allah memberi pahala di atas hal itu. Bukan kalau Allah mahu, Allah boleh memberi petunjuk kepada manusia semua sekali. Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wa ma yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan kamu kehendaki, nescaya dia boleh jadikan manusia itu satu umat ya. Tapi ada orang macam-macam. Maka akan ada orang yang diberi tanggungjawab untuk membetulkan yang salah. Kita ukur diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita ni duk rasa kalau orang buat mungkar tu kita rasa tak apalah, aku tak kisah dia buat apa pun. Ataupun kita ni orang yang Allah campakkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, tengok orang buat mungkar kita tak boleh. Kita rasa duduk tak boleh nak duduk. Kita rasa kita nak kena tegur benda ni. Walaupun kita tahu ada risiko, walaupun kita tahu orang marah, walaupun kita tahu kita akan kena masalah, tapi bila kita nak pergi tegur juga, rahmat Tuhan kepada kita, dia pilih, dia campak dalam diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang menyokong pada jalan yang benar. Sebab itu Allah sentiasa bagi ada orang ni, dan dia bagi tanggungjawab supaya kita buat hal ni. Jangan sebahagian orang rasa aku orang buat mungkar apa-apa, aku tak kisah, bukan masalah aku, masalah dia apa. Dia mungkin, tapi kalau setengah orang dia akan usaha, dia tak dapat cakap, dia bagi isyarat jangan buat, tak boleh, dia hantar email, dia hantar surat, kerana dia sensitif dengan benda ni. Bukan kerana orang banyak gaji kat dia, bukan kerana dia nak menunjuk kat orang, kerana Allah telah menjadikan dia berdiri bersama dengan ahlul haq, ahli-ahli kebenaran. Maka kita duduk renung pada diri kita, Allah Ta'ala pilih kita duduk belah mana. Dan pilihan Allah itu berkaitan dengan sikap dan diri kita sendiri. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Dunia ini, dijadikan dunia ini tempat percubaan, tempat ibtila, trial, banyak ujian Allah jadikan. Kita mesti tak boleh, kita mana kita main buat baik, tetap ada orang buat mungkar. Kalau agama ni Tuhan kata hampir semayang lah, balik tu saya duk buat kira dengan orang, senang lah. Tapi Luqman, dia pesan kepada anak dia. Kita baca surah Luqman, apa Luqman pesan? Ya bunayya aqimus salah, wahai anakku dirikanlah salat. Lagi, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku dirikanlah salat, suruhlah orang buat baik, cegah daripada orang buat munkar. Dia kata wahai anakku dirikan salat, habis semayang lah, tu duduk kira lah orang semayang macam mana, kira semayang hang sudah lah. Tu duduk kira lah orang punya cara, kira kita je lah. Tak, salat tak berpada dengan salat menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Ia bukan agama kerahiban. Seseorang yang beragama, berzikir di masjid, kemudian tidak peduli apa yang dunia ini nak terjadi, aku dengan Tuhanku sahaja. Titah Tuhan di dalam Islam tidak demikian. Manusia bukan sahaja membaiki dirinya, disuruh juga membaiki berperanan, membaiki alam ini, membaiki keadaan sekelilingnya. Maka tanggungjawab Nabi kata, man ra'a minkum munkara, sesiapa di kalangan kamu yang lihat mungkar, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanih, jika tak mampu dengan lidahnya, tak ada kuasa, kita kata jangan cik, benda ni Tuhan larang, jangan, tak baik, Syekh tak boleh benda ni, Nabi tak buat macam ni, kena habaq dia. Dia balai balik kita, hang peduli apa?
kubur aku lain, kubur hang lain. Awak hang seorang yang baik dalam dunia, hang nak masuk syurga. Kita tak sebut pun syurga neraka, kita sebut dah tu ya. Setengah orang kita habaq Nabi tak buat, oh habis kami semua masuk neraka. Dia tolong orang dulu tu kata tolong batang untuk diri dia sendiri, dia tolong kaklit untuk diri dia sendiri. Kita tak kata pun, kita habaq tak boleh ya. Syurga neraka bukan kita jaga. Ada pelacur masuk syurga apa ada, Tuhan ampun disebabkan kesalahan yang lain, tetapi pelacuran tetap haram. Dia diampunkan macam kata saya tadi, mungkin kerana dia sakit, dia tak tahu, mungkin kerana orang zalim dia. Tapi tak boleh, tak apa hang buat benda ni pun kok mana belum tentu lagi masuk neraka. Tak boleh, salah. Kita kena bagi tahu ini salah. Lepas tu dia mai tanya kita, habis tu hang nak kata aku masuk neraka? Aku tak kata pun bab neraka, aku kata bab ni salah. Neraka syurga kita tak tahu, urusan Tuhan. Cuma secara umum dosa bawa ke neraka, pahala bawa ke syurga. Oi, bukan senang. Nak habaq orang main sembahyang senang, tapi nak larang orang buat mungkar susah. Kalau Allah takdirkan kita tengok, kita tak ada, aku biasa orang buat, kita hilang daripada semangat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi min qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Tak ada satu nabi, kata Nabi, yang Tuhan ba'athahu Allah fi ummatihi qabli, yang Allah hantar kepada umatnya sebelum daripadaku, illa kanat lahu fi min ummatihi hawariyun wa ashab, melainkan bagi dia di dalam umat dia itu ada hawariyun dan ashab, orang hak keliling, orang yang rapat-rapat dengan Nabi. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadi. Mereka itu mengambil sunnah dia dan mengikut bi amri wa yaqtaduna bi amri, dan kemudian mereka itu tiru buat apa yang dia suruh. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian kata Nabi, selepas Nabi-Nabi ni tak ada, pengikut-pengikut hak setia, hak sahabat yang buat tak ada. Innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Lepas daripada tu mereka ini akan diganti, diwarisi, diganti dengan lapisan-lapisan, dengan pengganti-pengganti yang selepas itu. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka cakap apa yang mereka tak buat. Kita hendaklah rujuk pada Quran dengan sunnah. Kita habaq ni sunnah ni, hampa ni wasabi ke apa? Kacau. Kita ni sunnah Nabi buat macam ni, tapi dia kata kenalah dirujuk apa-apa Quran dengan sunnah. Kita kata dalam sunnah sebut ni, tak boleh, orang tua-tua kita duk buat macam ni lama dah, hampa pula dah. Kita kata bukan kami, ni dalam hadis dah kata, yaquluna ma la yaf'alun, mereka buat apa, mereka sebut apa yang mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, kemudian mereka pergi buat apa yang tak disuruh. Buat agama tapi hak tak disuruh tu pergi buat. Hak depa kata kena ikut tu depa tak buat. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, kata Nabi. Kemudian mereka pergi buat apa yang tak disuruh. Hak tak disuruh tu dia pulun sangatlah. Tapak kaki replika pun beratok picum, picium yang tupi yang macam-macam benda hak black-black kita tengok. Tak tahu nak cerita lah, daripada berkat orang sama berkat mulut boya lah. Sampai macam-macam duk main ni, main macam-macam ni. Tarekat tu, tarekat ni hak black-black ni kan, yang bila kita kata tak ada dalam sunnah ni, jangan main, syekh sekian-sekian telah buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun,
mereka buat apa yang tak disuruh. Cuma Nabi kata, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjuang menentang mereka dengan tangannya, dia mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjuang menentang mereka ni dengan mulutnya, dengan lidahnya, dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjuang menentang mereka ini dengan jantung hatinya, dia mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbat khardal. Lepas daripada itu, kalau dengan bantah dengan jiwa, dengan jantung hati pun tak ada lah iman, kata Nabi, walaupun sebesar biji sawi, sebesar habuk yang halus. Ini Nabi SAW peringatkan kita dalam hal yang seperti ini. Hadis ni kita akan sambung lagi syarah dia ke depan ni. Pasal dah ni saya akan buka pada sesi soal jawab. Ada soalan? Ada soalan? Kau lepas buka puasa jadi tak larat. Ada orang tanya ni apa ni? Bolehkah puasa minggu ni 9 Muharram, Tasu'a, campur Isnin, betul? 10 Ashura, betul? 11 selepas daripada Ashura, betul? Kemudian hari Khamis puasa sunat juga, betul? Secara umumnya puasa bulan Muharram, dalam hadis itu Nabi SAW kata puasa yang afdal selepas daripada Ramadan, sunat-sunat pada bulan Ramadan. Kemudian hari Ayyamul Bid ni, hari-hari putih ni juga disunatkan puasa seperti mana hari lain, bulan Muharram juga sunat, tapi dia ada kelebihan sebab ia pada bulan Muharram. Adakah bacaan tasbih selepas membaca surah At-Tin? Bala. Apa dia tulis ni? Wa ana dzalika minasyahidin. Riwayat yang menyatakan disunatkan selepas selesai surah At-Tin, alaihissallahu ahkamul hakimin, kita baca bala wa ana dzalika minasyahidin, dhaif, tidak kuat. Adakah pinjaman Islamik itu ada riba dalamnya, bank Islam dan sebagainya? Dia ada beberapa persoalan di dalam soalan bank Islam dan seumpamanya ni. Pertama, dia dari segi kaedah akad tu banyak yang kelihatannya dari segi kaedah dia bukan riba lah, dia bukan riba, tetapi maksud penindasan itu yang masih Allah mengharamkan riba kerana tak mau ada pihak yang ditindas. Tapi adakah telah bank Islam yang ada hari ini telah berjaya membebaskan sistem perbankan Islam yang ada ni, telah berjaya mengeluarkan manusia daripada penindasan yang dimusuhi oleh agama yang ada dalam sistem riba, kapitalis riba itu? Itulah satu persoalan yang ditimbulkan oleh banyak perbincangan. Walaupun kod mana pun itu alternatif yang ada lah, kita ambil dulu alternatif itulah. Tapi kadang-kadang oleh kerana sistem itu dibuat di dalam ataupun perbankan tu masih dibuat di dalam kerangka sistem kapitalis,
Ambil hak kapitalis, buang, bubuh perekat lah tu. Jadi dia tak boleh nak lari daripada kesan yang hampir sama, walaupun kok mana pun dia tetap ada perbezaan lah dari segi akad dan kesan. Cumanya yang menjadi asas kepada agama ini ialah ma'ani, bukan mabani. Dia panggil ma'ani ni maksud apakah tujuan yang syarak mau, bukan sekadar lafaz. Maka dengan itu masih dalam proses sistem perbankan ni, dia kena ada pembaikian lah, tapi at least dia mengeluarkan kita daripada yang betul-betul yang riba itu kepada satu sistem yang lebih ringan, walaupun dia juga mesti bertanggungjawab untuk mengelakkan manusia daripada ditindas. Dia banyaklah, kadang-kadang banyak sebab. Penasihat bank ni pun dibayar oleh bank tu, kadang-kadang dia jadi masalah kan. Dr. Tariq Ramadan umpamanya di dalam tulisannya dia menyebut bahawasanya antara benda yang penting ialah bukan dia tidak mengiktiraf, di pandangan dia tidak mengiktiraf perkataan Islamic economy, Islamic economy, kerana dia kata tidak ada apa yang dikatakan Islamic economy, ekonomi Islam ke politik Islam. Yang ada ialah ethics atau Islamic ethics in economy, Islamic akhlak Islam di dalam ekonomi. Tapi bila kita nak kata Islam, kita cuba nak Islamkan benda ni, benda macam ni tak ada Islam, tak Islam, nak buat pendek ke panjang ke, tapi etika orang yang buat tu. Kadang-kadang ambil lah pemerintahan, macam mana nak Islamkan pemerintahan? Adakah dengan bangunan pemerintahan tu kubah nampak macam masjid sikit, semua hak jadi menteri pakai baju macam nak baju Arab ke sikit? Tak. Yang penting bukan itu. Ataupun bila bercakap baca bismillah sikit, ceramah sebut ayat Quran sepatah dua, nampak macam pemerintahan Islam. Itukah yang kita mahukan? Ataupun akhlak dia mesti Islam, dia tidak rasuah, dia tidak menyalahgunakan kuasa, dia berhati-hati dengan harta rakyat? Itukah yang lebih penting? Ataupun form, slogan-slogan itukah yang lebih penting? Jadi kata Tariq Ramadan, yang penting ialah akhlak itu, etika Islam di dalam politik, etika Islam di dalam ekonomi. Itu lebih penting daripada menamakan ekonomi Islam, politik Islam dan seumpamanya. Dan bahkan dia tak iktiraf benda tu. Hukum gugur bayi yang mengidap zika. Okey, kita baru ni Perlis kita fatwa Perlis kita bincang juga pasal zika ni. Kesimpulan mudahnya ialah, pertamanya nak bagi tahu maklumat tentang zika ni belum cukup daripada pakar-pakar perubatan, semua peringkat kajian tentangnya untuk merumuskan tu belum cukup untuk menyatakan kalau satu orang tu kena zika, anak dia mesti cacat. Dia panggil apa? Mikrofili, kepala tu jadi kecil. Belum ada bukti semestinya jadi. Berapa peratus, kemungkinan berapa peratus tu ada, tapi ada juga tak jadi. Sehingga kita nak kata setiap orang yang kena tu kena gugurkan bayinya. Jadi untuk buat kaedah itu sukarlah. Jadi kita putuskan kita tak boleh keluarkan fatwa dengan mudah di peringkat ini, sehingga kita pastikan hal ni. Kalau tidak, orang dengan sewenang-wenangnya pergi gugur, kena zika gugur, padahal anak dia mungkin tak affected, tak kena kesat, tak berjangkit dalam hal ni, itu pun tak kena. Ini perkara, dan saya lihat taklimat di peringkat JAKIM buat pun saya hadir, dan ramai orang bagi pandangan yang sama, dan saya juga bagi pandangan yang sama. Saya kata ini kalau doktor mampu, dia follow case by case, dia kena tengok doktor boleh bagi pendapat. Itu pun doktor belum ada lagi kajian mereka yang sampai ke peringkat kepastian maknanya. Sehingga peringkat sekarang ni, adakah mesti kena zika terus anak jadi cacat? Belum ada bukti. Kemungkinan ada. Maka doktor boleh bagi case by case. Kalau doktor kata anak kau ni dah kena,
Maka para fuqaha menyebut bahawasanya sebelum 120 hari mereka boleh gugurkan anak mereka. Tapi nak sebut kena zikar gugur, yang ni tak boleh. Yang ni kerana belum ada maklumat yang cukup. Allah tidak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Adakah berkaitan ibadah ataupun ia berkaitan dengan ibadah. Ibadah hak Tuhan bagi semua dengan kadar kemampuan. Ujian yang Tuhan bagi juga hakikatnya berat ringan ujian ni kita semua tahulah, kita pernah kena ujian. Berat ringan ni ujian ni bukan dia main duduk lagi. Berat nampak ujian duduk atas bawang tu. Nanti tak nampak. Kita yang tahu. Berat ringan ujian ni berdasarkan kepada perasaan kita terhadap ujian. Sebahagian benda tu orang lain dengar, dia kata aku pun pernah kena benda kak, tapi tak apa, aku sabar, alhamdulillah lah. Setengah orang kena sikit je, macam nak mati. Duit hilang 500, Allah, macam hilang anak 3 orang. 16 hari duk cakap bab tu ya. Contoh, ada orang susah pada kita hilang je, nak buat macam mana? Contohnya lah, kadang-kadang nampak mampu tak mampu ujian tu kita lah, kita yang kadang-kadang kontrol diri kita. Di sisi Tuhan, bukan Tuhan yang menzalimi kita, tapi kita hidup dalam satu sistem. Kita tak zalim, kita bawa kereta kita bawa elok, dan Allah suka kita bawa kereta ikut peraturan. Satu hamba Allah bawa kereta tak ikut peraturan, dia hentam kereta kita, kena kita cedera. Ini adalah benda yang mana kita tak boleh kata Allah telah bagi orang langgar kereta aku, tapi takdirnya berlaku sebab Allah ciptakan dia duduk dalam sistem, dan Tuhan bagi kebebasan kepada manusia dalam berlimit-limit yang tertentu, kadar-kadar yang tertentu, dengan kehendak dan keizinannya. Maka manusia bawa kereta, satu orang tikam dengan pisau, kita kena. Tapi itu perbuatan manusia, kerana tindakan manusia itu bebas. Walaupun Allah berkuasa atas segala-galanya, Allah bagi peluang, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman, beriman, siapa yang nak kufur, kufur. Tuhan tak paksa manusia. Kerana itu maka Tuhan beri pahala dan dosa pada manusia. Kalau Tuhan paksa amalan dia, macam mana dia dapat pahala dengan dosa? Tapi di atas pemberian Tuhan untuk manusia bertindak mengikut apa yang dia lakukan, supaya dia bertanggungjawab di akhirat kelak dosa dan pahala, tentu akan ada yang jadi mangsa. Pasal akan ada orang yang bertindak jahat. Namun Tuhan tidak menjadikan kehidupan begitu saja. Allah tak jadikan begitu saja. Allah tak jadikan kehidupan ini abasa, sia-sia. Allah jadikan kalau dia tu dilanggar, dibebani dengan sesuatu yang mana dia tak bersalah dalam hal itu, Allah jadikan pahala. Orang tipu dia 500, nampak beban, tapi 500 itu di sisi Tuhan mengangkat dosanya, memberikan pahala orang yang mencuri kepadanya. Dan mungkin kerana orang curi 500 itu, di akhirat dia selamat. 500 itu ataupun 5,000 kalau ada kadang mungkin dia belanja 5 sebulan 2 bulan habis. Tapi 5,000 yang telah Tuhan uji dia tu masuk dalam akaun dia, yang dia akan hidup di dalam syurga yang berjutaan tahun tak habis. Bagaimana kita melihat dimensi hidup saja, itu hakikatnya lah. Tapi sukarlah kadang-kadang manusia, siapa saja dia akan ada benda yang sama dalam diri kita. Dia kena ujian, kita akan terasa beban. Ada soalan tak? Takafu tu jawab dah. Ada dia tanya soalan tentang takaful. Ada perbezaan antara sistem
takaful ni dia nak mudah nak bagi faham. Kita letak duit dalam satu tabung, kita kata duit ni kita buat dalam satu tabung, ni sistem tabarruk. Kita letak, ambil satu tabung, kita 10 orang, siapa-siapa di kalangan kita ada masalah boleh gunalah duit ni, mailah kita bubuh seorang 10. Siapa-siapa ada masalah guna. Itu maksud kita derma. Kita bagi tu atas niat kita nak derma dia, dan dia pun niat derma tu di kalangan kita yang susah. Dia sistem insurans yang menyebabkan diharamkan oleh majoriti para fuqaha, walaupun ada di kalangan para fuqaha yang memberikan pandangan yang sedikit berbeza seperti Mustafa Zarqa dan seumpamanya. Tetapi saya nak sebut ialah dia macam perjudian. Saya letak 3,000, kalau saya accident, saya akan untung. Saya cedera, saya mungkin dapat 15,000. Kalau saya tak cedera, duit saya 3,000 hilang. Saya bubuh insurans, habis hujung tahun habis. So macam satu pertaruhan. Untung nasib, dapat tak dapat tu berdasarkan kepada kemalangan. Dia macam perjudian di sudut itu. Pasal dia sebab tu akad itu membezakan. Ini panjang lagi perbahasannya, dan ini menyebabkan pergi kepada sistem, bukan nama takaful ni kita buat nama lah, yang dia atas dasar tabarruk. Kita letak tu dia atas dasar kita tolong menolong, bukan kita menunggu nasib untung rugi kemalangan kita. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفسي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.